Masyarakat Melayu ini mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap kuasa intrinsik yang mistik, kuasa ke atas makhluk. Seorang yang berusia hampir sekitar 70-an datang berjumpa Ustaz Azmi. Saya nak bertanya tentang beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, saya telah memasukkan raksa di dalam badan saya. Saya telah memasukkan besi kuning dalam tubuh badan saya. Saya telah memasukkan besi kursani di dalam tubuh badan saya. Bagaimana saya nak mengeluarkannya? Saya bertanya kepada beliau, Tuan, sudah berapa lama Tuan memasukkan situasi ini? Sudah sangat lama. Maka saya bertanya kepada dia, siapakah orang yang memasukkan itu? Jadi minta kerjasama orang itu untuk mengeluarkannya. Sudah meninggal dunia. Tuan-tuan, itu satu perkara. Satu lagi perkara, situasi masyarakat hari ini 2020 menyatakan bahawa saya nak mengambil besi kursani di satu tempat, saya nak mengambil besi kuning di suatu tempat, saya nak mengambil raksa di suatu tempat untuk diri saya. Satu situasi yang berbeza di mana orang ini tadi hendak membuang, yang ini hendak mengambil. Tetapi suasana yang berbeza, orang berbeza, tidak kenal di antara satu sama lain. Itulah hakikatnya hari ini masyarakat di sini. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Suka atau tidak, inilah dalam kehidupan masyarakat kita. Tuan-tuan nilaikan sendiri. Maknanya, sesuatu yang kita anggap sebagai enteng, sebagai remeh-temeh, wujud pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan yang sudi mendengar. Terima kasih adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, saudara mara, jiran-jiran dan sebagainya. Alhamdulillah, seperti yang saya bagi tahu tadi, kita keluarkan kursani besi kuning raksa di tubuh badan orang yang berusia 70-an tadi. Dan yang budak muda tadi, untuk mengambil benda-benda itu di satu tempat di Malaysia ini, maka saya menasihatkannya tak usah. Tapi beliau hendak juga akhirnya. Jadi saya no comment lah. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian. Sebelum sesuatu perkara kita hendak melakukannya, bertanyalah kepada orang yang memang ahli dalam bidang ini. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita nak bercerita tentang satu topik di mana wujud situasi ini pada hari ini. Apa dia tuan-tuan? Raksa. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Sebenarnya di dalam alam Melayu ini tuan-tuan, raksa ini telah dikenali, telah digunakan dalam perubatan tradisional sejak dahulu kala lagi tuan-tuan. Beberapa kitab tentang perubatan Melayu tradisional ini ada menyatakan tentang bab penggunaan raksa. Contohnya kitab Mujarabat Melayu. Tuan-tuan, dalam perubatan Melayu tradisional ini tuan-tuan, raksa ini digunakan untuk mengubati
penyakit lemah urat saraf, dan sebagai penawar kepada gigitan binatang buas. Itu fungsi raksa. Bagaimanapun tuan-tuan, kegunaan raksa ini agak luar biasa. Kerana ia boleh digunakan untuk ilmu kebal, susuk, dan mengelakkan daripada panahan petir dan lain-lain lagi, tuan-tuan. Jadi bagi pengamal ilmu kebal, tuan-tuan, dia ada dua. Satu penggunaan raksa, satu lagi penggunaan besi kuning. Tetapi untuk mendapatkan besi kuning ini bukan mudah. Ia kena berhubung dengan suatu alam gaib untuk kita meminta besi kuning itu. Jadi sesiapa yang memiliki besi kuning, maka kebanyakan mereka mengamalkan ilmu kebal. Hari ini, seperti yang saya beritahu di awal-awal tadi, seorang budak muda ingin mencari raksa untuk menjadi ilmu kebal kepada dirinya. Jadi salah satu daripada jika mereka mengambil situasi ilmu kebal daripada raksa, ada pantang larangnya, tuan-tuan. Ya, ia tidak boleh mandi di laut, tidak boleh mandi di sungai, tidak boleh mandi di paya, tidak boleh mandi di sebarang tempat. Kerana menurut ceritanya, ia berat dan akan tenggelam, dikuatiri mati lemas, tuan-tuan. Raksa yang digunakan dalam perubatan Melayu tradisional ini, tuan-tuan, biasanya dimasak dahulu menjadi ketulan logam. Ya, kadang-kadang ada yang menggunakan besi kuning tadi, itu telah sedia ada. Benda yang dimasak ini raksa. Dan ada juga pengamalan daripada batu jala. Batu jala yang bulat-bulat itu, ya, yang telah digunakan, dimasukkan ke tangan melalui jampi serapah, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, apabila ketulan logam tadi, kalau yang dimasak tadi hendak dimasukkan, maka penggunaan jampi serapah, penggunaan suku separuh, ayat-ayat Quran yang tertentu mengikut tradisi bangsa dan daerah tertentu, tuan-tuan. Penggunaan jampi serapah ini, tuan-tuan, ya, dalam ilmu raksa bertujuan untuk memujarabkan amalan ilmu yang diambil tadi. Hari ini, tuan-tuan, kita berjumpa bukan seorang, bukan berdua, bukan bertiga. Ramai yang melakukan sesuatu perkara di luar kotak pemikiran kita. Menurut ceritanya adalah amalan daripada nenek moyang mereka. Pengamalan ilmu kebal dan sebagainya, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, saya ingin jelaskan di sini, bukannya sesuatu perkara yang remeh-temeh, tetapi penggunaan ilmu ini wujud pada hari ini. Itu yang saya nak bagi tahu. Tetapi terpulang kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya ataupun tidak, terpulang. Kita tidak memaksa dan sebagainya. Kita hanya memberi info, memberi sesuatu yang kita rasa bermanfaat agar masyarakat hari ini tidak sama sekali terpesong dengan fata morgana yang dijanjikan oleh syaitan laknatullah ini, tuan-tuan. Menurut tulisan Nuriyah Taslim 2007, masyarakat Melayu ini mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap kuasa intrinsik yang mistik, kuasa ke atas makhluk dan alam. Melalui bahasa yang terkawal dan struktur binaan yang khusus, bahasa ini menurut kepercayaannya mempunyai kuasa psychomagical, negatif dan positif, yang kuat ke atas makhluk dan alam. Tuan-tuan, kepercayaan ini cukup penting dalam kemandirian, survival manusia dalam persekitaran yang tidak mudah untuk dikuasainya. Maka dengan menggunakan rumus-rumus bahasa yang tepat,
mereka ini yakin dapat menundukkan musuh yang nyata ataupun di alam gaib, melemahkan binatang buas, mendamaikan unsur-unsur alam yang mengancam seperti ribut petir, ya, gempa bumi, kemarau dan sebagainya, dapat meningkatkan hasil pertanian, dapat meningkatkan hasil pemburuan, menyembuhkan penyakit dan menguasai alam ini dengan mudah. Itu kepercayaan mereka. Bukan dahulu kala, hari ini menggunakan mantra, jampi serapah, ya, bahasa-bahasa yang khusus dalam menguasai sesuatu perkara, tuan-tuan. Tuan-tuan, lain padang, lain belalang. Maka hari ini bila kita berada dalam situasi, kita lihat daripada perspektif saya ini, maka kita akan jumpa mereka-mereka yang menggunakan perkara-perkara mistik ini secara berleluasa tanpa kita sedari, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, ya. Sebagai penutupnya datang seorang muda yang lain pula, tuan-tuan. Dia bertanya kepada saya, Cik Azmi, betul ke jampi mentera untuk ilmu raksa ini? Maka saya pun tengok, saya tengok. Dan saya pun bacalah. Jadi saya baca kan? Okey. Hai raksa, hai raksaku, hairum, kuliput olehmu akan sekalian urat sendi tubuhku berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sambil memutar-mutarkan telunjuk pada telapak tangan kita. Maka tuan-tuan, saya beritahu kepada anak muda ini, dari mana kamu belajar situasi ini? Dia memberitahu, dari keturunan beliau. Daripada mana? Saya bertanya lagi, daripada keturunannya, katanya. Dia terjumpa suatu buku. Maka di beliknya buku itu, itulah ayatnya. Maka saya beritahu kepada dia, menasihati kepada beliau, tak usahlah. Kalau kita ingin belajar, tidak salah. Tapi kamu ini ingin mengamalkan dan melakukan. Maka saya beritahu kepada dia, sebagai nasihat, tak usah. Kalau kita hendak belajar, apa jua pun mesti ada guru yang nyata. Dan kita tengok kepribadian guru itu bagaimana. Jadi tuan-tuan, hari ini ramai sangat percaya kepada satu kuasa yang dianggap magic. Suatu kuasa berhubung kait dengan alam gaib. Maka saya menasihati kepada yang muda ini tadi, seorang berdua, tak usah. Kerana alang-alang akan menyebabkan kita menjadi separuh gila. Kerana ilmu kita tidak cukup untuk berhubung dengan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Perlu ada suatu perkara, kekuatan dalaman kita untuk kita berhubung. Jadi ilmu itu perlu dipelajari. Maka tuan-tuan, saya ingin berkongsi pengalaman ini untuk tuan-tuan, sekiranya ada anak, ada saudara dan mereka-mereka yang berkaitan ataupun kawan-kawan dan sebagainya, kita menasihati mereka agar tidak terjerumus ke suatu lembah yang hina, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, jika perkara ini tuan-tuan rasakan memberi sedikit manfaat, sebarkan, beritahu kepada mereka yang berkaitan dengan kita agar tidak terjebak. Kerana kalau sudah terjebak, padah akibatnya. Tuan-tuan, cukup sampai di sini dahulu. Jika ada percakapan saya yang menyinggung hati tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf. Saya tidak ada tujuan lain, ingin berkongsi pengalaman.
InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang lain. Jadi, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.